topik berkenaan dengan Hang Tuah dan Melaka ni adalah satu topik yang sangat panjang, yang sangat menarik, yang begitu mendapat perhatian daripada semua orang, terutama sekali di Malaysia lah. Orang-orang Malaysia ni tak kira lah main daripada negeri mana pun, sangat menggemari cerita Hang Tuah dan sejarah Melaka sendiri. Mulaan sekali saya beritahu, sejarah Melaka ni dia kalau nak dibandingkan dengan Kedah, Kedah dia adalah sebuah tamadun Kedah. Tapi Melaka orang tak sebut tamadun Melaka, orang sebut empire. Jadi konsep dekat situ pun dah ada perbezaan lah. Okey, memetik cerita Hang Tuah yang dikatakan wujud atau tidak ni, ia satu konsep atau pandangan yang mula-mula sekali dikeluarkan ataupun dilontarkan oleh beberapa orientalis, terutama sekali Arab State lah. Sebab Arab State ni biasa duduk di Melaka. Jadi dia memilih, ataupun di kalangan orientalis ni, dia memilih satu cerita yang boleh menyatu padukan semua negara Melayu. Okey, itu yang pertama lah. Jadi kalau kita tengok dalam isu romantisme ataupun romantism, kalau kita tengok dalam sudut pandang tu, romantism ni adalah satu cara untuk menggambarkan satu watak, supaya watak ini dapat dilihat sebagai satu ikon yang dapat menyatu padukan semua orang yang berpecah belah lah. Konsep romantism ni begitu popular lah dekat Eropah, di mana ada watak-watak contohnya macam Romulus, iaitu orang yang pembuka Rom dan Greek lah, dan kemudian cerita Alexander the Great dan sebagainya. Itu adalah salah satu cerita romantism yang wujud di Eropah. Okey, tujuan dia untuk menggambarkan bahawa di dalam satu tamadun ataupun di dalam satu kerajaan tu ada satu ikon yang dianggap mempunyai kekuatan dan kelebihan tertentu. Okey, dalam isu, kalau kita tengok satu isu dekat China, macam cerita Wong Fei Hung kan. Wong Fei Hung ni pun satu watak yang tak tahu siapa dia, sampai ada macam yang claim kata dia Islam dan sebagainya lah. Begitu juga dengan cerita-cerita dekat India lah, yang adalah hero-hero yang boleh cari Google dalam sejarah dan boleh tengok lah. Okey, jadi Hang Tuah ni bukanlah kita nak menafikan bahawa dia wujud atau tidak. Tapi kalau kita tengok daripada konsep sejarah sendiri, kalau kita tengok daripada beberapa falsafah yang menentukan bahawa sejarah itu wujud atau tidak, ia bersandarkan kepada bukti, sama ada ekologi, sama ada manuskrip dan sebagainya lah. Tetapi dalam isu Melaka dan Hang Tuah ni sendiri, kita belum lagi jumpa bukti yang betul-betul kukuh yang hendak menyatakan bahawa Hang Tuah ni memang wujud. Itu kita kena tengok lah. Walaupun ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan jumpa kerih di Okinawa, lukisan di Candi Borobudur dan sebagainya, tetapi ia tidak menggambarkan sosok Hang Tuah itu sendiri. Mungkin boleh jadi pahlawan Melayu yang lain, mungkin jadi pedagang dan sebagainya. Kalau apa nak tahu, di Burma dekat satu temple lah, ada satu lukisan mural yang menggambarkan 15 wakil kerajaan daripada seluruh alam, daripada seluruh Asia Tenggara ni pergi berjumpa dengan Raja Burma. Okey, lukisan tu, dalam lukisan tu ada seorang lelaki yang memakai tengkolok, dan dipercayai, ni saya sembang dengan pensyarah di Burma di Yangon, dia kata ini adalah orang Melayu, dan mereka orang-orang Burma memang percayalah, kata dia ni adalah wakil Melayu yang dikatakan mai daripada Melaka. Okey, dia kata lukisan tu sekitar abad ke-14 lah, maknanya tahun 1450 something. Okey, kalau kita tengok daripada segi kalau kita tengok daripada penulisan ataupun kajian yang dibuat oleh Prof Jelani Halimi, Perdagangan Selat Melaka, dia ada menyebut tentang Sultan Mansur membeli kapal ataupun jong daripada Burma sebanyak 3 buah, dan kapal ini kemudiannya disewakan kepada orang-orang yang nak berniaga lah, nak menjadi pedagang sebagainya. Okey, jadi adakah lukisan tu tadi menggambarkan bahawa sosok itu adalah Hang Tuah? Ini kita kena tengok lah, sebab dia abstrak. Cerita Hang Tuah ni dia sangat subjektif dan abstrak. Dan kalau nak kata kerih tu tadi, kalau kita kata kerih kuasa, saya bukan nak menafikan Hang Tuah, kita nak tengok kerih kuasa. Setiap laksamana ataupun siapa-siapa pun yang menjawat jawatan sebagai pembesar akan diberi keris kuasa, dan keris kuasa ini biasanya diperturunkan daripada anak kepada anak kepada anak, generasi pada generasi lah. Dan perkara tu kita tahu. Jadi adakah kerih yang katanya jumpa di Okinawa tu adalah kerih menunjukkan bahawa Hang Tuah pada sampai ke Melaka, ke Jepun dan sebagainya?
Benda-benda macam ni kita kena tengok. Sebab saya bukan nak menafikan hang tuah, dan saya bukanlah kata nak menyokong apa yang dikatakan oleh Prof Mak Adam. Sebab saya melihat kepada Prof Mak Adam ni, dia tak tahu macam dia Jawa sentrik lah. Jawa sentrik ni dia akan pegang semuanya Jawa. Sedangkan kita menghadapi isu dekat Malaysia ni, kita menghadapi British sentrik sebenarnya. Kita ni dalam situasi pensejarahan kita ni duk lawan orang putih, Orientalism. Kita ni sedang dijajah, masih terjajah dengan pemikiran barat, di mana kita menafikan pelbagai benda yang kita rasa tak patut, karut marut dan tahyul semua ni kita tolak lah, sebab kita masih mengikuti pemikiran barat. Contohnya macam saya buat kajian berkenaan dengan Raja Bersiung. Ada saya tulis satu buku, saya cerita bagaimana orang putih ni dia manipulasi pemikiran orang Melayu dengan mengatakan bahawa hikayat dan cerita-cerita legenda di dalam sejarah Melayu adalah mitos semata-mata yang tidak ada bukti. Ini ikut konsep barat lah. Okey, untuk zaman moden kita hari ni yang telah mengambil jalan pengajian sejarah, yang belajar falsafah, sama ada falsafah moden, falsafah sekular ataupun falsafah Islam, semuanya memerlukan bukti. Kita nak tangkap orang pun kita kena ada bukti. Kita tak boleh dakwa-dakwi. Contoh, saya suka pegang macam ni lah. Okay, orang kata, betul ke kenapa perlunya bukti? Okey, contoh Kalau lah Allah Ta'ala tu dia tak tinggalkan capan Nabi, janggut Nabi, pedang Nabi, makam Nabi dan sebagainya, dan mukjizat paling besar Al-Quran lah. Kalau tak ditinggalkan perkara-perkara ni, adakah manusia hari ni akan percaya kepada Tuhan, akan percaya kepada Rasulullah? Dia benda-benda macam ni lah. Benda konsep macam ni yang kita kena faham untuk melihat sejauh mana hang tuah itu wujud atau tidak. Okey. Yang saya faham daripada penulisan Prof Mak Adam, dia mengatakan bahawa bukanlah Laksmana itu tak wujud, tetapi nama tu. Yang saya faham lah, nama. Macam kita lah. Contoh macam kawan saya Mahizan. Kami panggil dia Mat Terung. Faham tak maksud saya? Kita lah, kita ada gelak-gelak orang kan, gelak kawan-kawan. Jadi itu adalah mungkin kemungkinan dia adalah gelaran. Sebab hang ni, perkataan hang ni tak ada dah. Tempat lain tak ada, kecuali Kedah dengan Melaka. Hang ni untuk orang Kedah, hang lah, hangku, awak lah. Tapi kalau Melaka ni, hang ni satu orang kata jawatan ataupun gelaran yang kita tak tahu apa fungsi dia. Dia duduk di mana? Sebab mereka ni 5 orang hang saja. Anda mereka ni bapa lain-lain, daripada keluarga yang berbeza. Jadi hang tu apa dia? Fungsi hang tu sendiri. Kita mungkin ada Datun, kita ada Datuk Seri, kita ada gelaran besar berempat, besar 8, besar 16, besar 32. Kalau kita tengok macam Kedah, Datuk Paduka Maha Menteri, Datuk Paduka Menteri Desa. Itu gelaran-gelaran. Tapi hang ni apa dia? Hang ni adakah seperti Wan? Adakah dia seperti Encik? Adakah dia seperti Cik? Adakah dia seperti Tuan? Jadi hang ni apa dia? Benda ni yang kita nak kena faham. Baru kita boleh mengkaji cerita hang tuah ni daripada sudut sejarah. Sebab kita nak bawa benda yang besar ni, sebab dia adalah satu figure ataupun satu ikon yang sangat besar kepada orang Melayu. Jadi macam mana kita nak buktikan dia adalah satu watak yang wujud? Okey, jadi macam mana kita nak buktikan benda tu? Ni kita duk entah, tapi kita tak ada bukti pun. Saya pernah bertemu dengan Prof Mak Adam sendiri semasa Konvensyen Nasional tahun lepas. Saya duk bincang dia ni, ambil lah saya autograf buku dia, nasionalisme Melayu dan sebagainya. Saya ada tanya ke dia. Saya kata, Prof, apa pandangan Prof tentang hang tuah? Kan? Dia kata seperti mana yang saya tulis. Tetapi saya menyeru, lah kali dia kata, saya menyeru kepada semua orang-orang muda supaya mengkajilah hikayat-hikayat Melayu. Apa faham tak maksud saya ni? Maksud dia tu. Maknanya kita ni, kita duk hentam-hentam dia, apakah usaha kita untuk membuktikan hikayat-hikayat itu betul? Kita tak buat apa pun. Tapi kita duk gasak-gasak, kita duk hentam-hentam dia. Ni pandangan saya lah sebagai pelajar sejarah kan. Dan saya perlu berlaku adil lah. Kan, kepada situasi kedua-dua belah pihak. Kadang-kadang nak rasa marah jugalah bila orang sebut pasal sejarah Melaka ni dan sebagainya. Sebab ia ada satu cerita yang besar. Okey, sepanjang saya mengkaji
sejarah Melaka ni, timbul satu persoalan kat saya lah. Macam orang duk cerita, kan duk heboh lah berkenaan dengan kapal menam berahi dan sebagainya. Katanya daripada adalah model yang apa bisa tengok keluar kat paper berita harian tu kan, yang berdayung kapal apa semua tu. Jadi saya nak tanya hamba, kapal tu kalau kita tengok betul-betul ya, saya ada buat lah, saya ada tulis dekat saya punya Facebook saya sendiri, tapi saya malas nak viral benda tu lah. Seminggu lepas kot, tiba-tiba minggu ni jadi viral pula isu Melaka kan. Okey, kalau kita tengok kapal yang dilakarkan ataupun dibuat model tu, itu kapal Trime. Okey, Trime. Trime tu kapal yang digunakan oleh orang-orang Greek. Greek tu zaman Nabi Lut alaihissalam, orang-orang yang duk gila LGBT, Sodom apa semua tu, zaman-zaman tu lah. Kapal yang pakai pendayung. Okey, kalau kita tengok kapal Melaka, kita tengok kapal Melaka, kita dimodelkan dengan cara tu, tapi kalau kita ikut pada zaman tu dah pakai meriam. Zaman tu dah pakai meriam. Dan disebut dalam sejarah Melayu bahawa Hang Tuah pergi ke Turki ambil meriam, pergi ke Kalinga ambil meriam, dan bawa balik meriam. Malah menurut Pigafetta dalam buku Andaya The History of Southeast Asia, Andaya ada memetik penulisan yang ditulis oleh Pigafetta. Manuskrip itu sekarang ni tersimpan di Rom. Pigafetta ni adalah tentera upahan yang berperang bersama-sama dengan Portugis dan sampai ke Melaka pada tahun 1511. Dan Pigafetta mengatakan bahawa apabila dia sampai ke Melaka, dia melihat gudang yang besar di Melaka, tapi tak diberitahu lah lokasi dia. Dia kata di dalam gudang itu ada sejumlah meriam yang banyak. Malah jumlah meriam yang ada di Melaka sama banyak dengan yang berada di Jerman. Ketika itu Jerman adalah pengeluar meriam yang paling banyak di Eropah. Mana kata besarlah Melaka ni, tak lekeh lah kan. Okey, tetapi kenapa model kapal tu, tak boleh cakap lah, kenapa model kapal tu macam tu? Faham tak maksud saya? Kenapa kapal tu pakai dayung, sedangkan zaman tu orang dah pakai layar, dah tak pakai dayung sangat dah. Dah ada teknologi. Kalau kita tengok kapal Cina zaman Ming dan sebagainya, dan kalau kita tengok kapal zaman Turki Uthmaniyah, kalau kita tengok kapal Turki Uthmaniyah dah pakai meriam. Takkan kapal Melaka pakai dayung? Bukan saya nak memperlekehkan, tetapi macam tak logik. Sebab pelayaran cerita macam Hang Tuah pergi ke Turki, singgah di Mekah dan sebagainya, takkan kapal itu sendiri kapal yang biasa sangat lah, lekeh lah orang kata kan, takkan lekeh macam tu. Sedangkan kalau kita fikir secara logik kita tengok sebagai contoh. Okey, kalau kita tengok daripada segi ekonomi okey, bila ada iPhone dekat Amerika, dekat Malaysia sampai ada iPhone tu. Okey, kalau kita tengok Jepun buat kereta Mitsubishi, teknologi tu sampai tak dekat kita? Sampai. Jadi takkanlah kapal Melaka masih lagi memakai kapal pendayung Trime tahun sebelum Masihi. Tak logik. Sekurang-kurangnya dia ada satu bentuk sendiri yang menggunakan teknologi yang sama. Takkan orang Melayu ni tak belajar apa? Sedangkan kalau kita belajar dalam pelbagai kajian orang putih, kajian sosial, sosiologi yang ditulis oleh seperti Francis Tottenham, Cik Bladen dan sebagainya, dia mengatakan bahawa orang Melayu ni dia sangat cekap dan dia sangat pandai dia sangat pandai untuk kopi. Dia bila tengok, dia belajar, dia cepat tangkap. Tu kelebihan orang Melayu. Yang ni diakui oleh orang putih. Tapi bila kita tengok kapal, lekeh sangat kapal. Takkan sampai tahap tu. Takkan kapal itu juga boleh bawa meriam. Faham tak maksud saya? Nanti hangpa kaji balik, carilah kapal itu Trime. Dia aja Trime Mimi, dia aja lebih kurang macam itulah. Takkan kapal tu takkan kapal Melayu tak ada meriam. Lekeh sangat oi. Sedangkan kita cerita ni emporium, sebuah emporium Melaka. Itu kita kena tengok. Itu dan balik pada cerita Hang Tuah ni yang mengatakan penafian bahawa Hang Tuah ni wujud atau tidak. Selain daripada sebutan nama Tuha dan sebagainya, Tuh dan sebagainya tu, beberapa peristiwa contohnya macam Tamingsari, pembunuhan Tamingsari tu sebenarnya tak wujud pun. Maknanya Tamingsari tu mati lebih awal kan. Dan kiranya cerita Hang Tuah tu seolah-olah mereka direka-reka. Maknanya Hang Tuah tu berlawan dengan Tamingsari tu adalah satu rekaan semata-mata. Okey, kita kena faham
sejarah Melayu ni yang ditulis oleh Tulis Filana, dia sendiri dah bagi tahu dia salin daripada orang-orang, dan kitab yang disalin tu diperturunkan kepada dia, dan kemudiannya dia membuat kajian lisan bertemu dengan beberapa orang untuk menceritakan tentang keadaan Melaka daripada ingatan orang-orang yang disoal tadi. Jadi bila cerita tu dia secara lisan, bila cerita tu dikarang secara bersambung-sambung, jadi cerita tu akan berubah. Cerita tu akan berubah. Faham tak? Macam saya buat pasal hikayat Meru Mawangsa. Saya tulis dalam buku saya Raja Bersiung. Saya cerita macam mana terbentuknya cerita hikayat Meru Mawangsa. Ada saya cerita. Dan bila kita faham tentang isu manuskrip ni, kalau kita tengok orang-orang yang mengkaji filologi, dia panggil filologi. Filologi ni adalah satu kajian bidang kajian manuskrip. Okey, orang yang pertama dia tulis contohnya dia ajar bangku, lepas tu dia silat titik, dia dibangau, dia buang. Dia ada lah. Bila kita salin tu dia akan berlaku perubahan struktur ayat ataupun perkataan yang menyebabkan seluruh isi tu berubah. Contohnya macam Undang-Undang Kedah yang dibuat oleh Mariam Salim. Mariam Salim ada perkataan-perkataan yang dia salah tafsir sebab dia bukan orang Kedah, dia orang Selangor. Tapi bila dia menafsirkan Undang-Undang Kedah, jadi lain. Jadi benda-benda ni kita kena faham lah. Jadi cerita benda ni yang berlaku dalam sejarah Melayu, dalam hikayat Angtuh dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan apa, manuskrip Angtuh ni mai daripada Istana Kelantan dan sekarang ni disimpan di Pusat Manuskrip Negara lah. Dan hikayat Angtuh tu umur dia tahun ni adalah sekitar tahun 1898 lebih kurang macam tu lah. Jadi dikatakan umur dia tu muda. Dan tak tahu berapa kali salin hikayat Angtuh dan sejarah Melayu lah. Dan sejarah Melayu tu sendiri tu dikaji oleh Wendy Puak tah. Dia ni mubalik Kristian apa, dia yang mula-mula buat turun cerita pelanduk jenaka, kemudiannya dia bersama-sama dengan beberapa orientalis mengeluarkan cerita Angtuh sebab dia rasa menarik dan sebagainya lah. Dan pada ketika itu juga semangat orientalism ataupun semangat imperialisme pada masa itu ialah mengkaji semua budaya sosial masyarakat pada ketika itulah. Dan ada 5 perkara dalam imperialisme yang dipegang. Salah satunya adalah budaya lah. Budaya ni ialah mereka nak kaji budaya tu, budaya satu masyarakat, daripada nak tukar masyarakat tu ikut budaya mereka. Tapi untuk orang Melayu susah. Cuma mereka berjaya untuk manipulate beberapa penulisan sejarah orang Melayu lah. Khasnya cerita sejarah Melayu dan Angtuh tu lah. Okey, poin utama dia ialah kita ni nak buat apa sebenarnya? Saya suka tanya tu. Saya suka tanya yang tu pasal saya nak tengok kita ni nak marah dekat mana. Usaha kita tu kita buat tak? Kita tak berusaha untuk menafikan apa yang dikaji oleh orang-orang yang macam Prof Ahmad Adam lah. Seorang tokoh yang orang kata bad person lah, bukanlah bad person. Dia macam mengambil satu langkah melawan arus. Sebab dan kalau tak ada orang yang melawan arus ni, kita ni jadi tepu. Kita ni jadi macam selesa. Kita jadi macam malas, mampu piah kan. Cerita apilah, hantu-hantu lah. Kita ikut je lah apa yang ada. Jadi kena ada orang yang macam Prof Ahmad Adam tu untuk ketuk kepala kita. Barulah kita bangkit kaji. Barulah kita sedar, oh cerita dia macam ni. Kan? Kalau kita tengok cerita Melaka yang begitu panjang tu, yang ada pelbagai cerita, malah sejarah Melayu ni ada lebih kurang 42 versi tak salah saya. 42 ke 36 lebih kurang macam itulah. Dia ada pelbagai versi ni, tiap-tiap versi tu ada cerita-cerita yang berbeza-beza. Nampak dah betapa kompleksnya sejarah Melayu ni. Tetapi Prof Ahmad Adam ni dia dah baca semua. Nak banding kita ni baru baca satu, hang nak lawan dengan orang baca 36. Jadi itulah. tak tahu tak ada perkataan dah. Itu seorang pengkaji. Dia kena kaji, dia kena baca semua. Malah dialah yang bertanggungjawab membawa manuskrip sejarah Melayu yang berada di Rusia bersama dengan Prof Muhammad Saleh. Muhammad Saleh apa dah. Dia adalah antara orang yang bawa manuskrip daripada Rusia tu bawa balik ke Malaysia dan diterbitkan Salatul Salatin tu. Jadi kita ni nak banding dengan dia ni, lekeh cik oi, lekeh. Baru baca satu buku, dia baca 36, siap bawa balik manuskrip mai ke sini. Kita ni siapa nak lawan dia? Nak lawan tak apa, hampa boleh lawan, kita boleh lawan dia. Tapi kita kena ada satu konstruktif
kita kena ada satu hujah yang kuat untuk menolak pandangan dia. Dan kalau saya sendiri, kalau hangpa tanya saya sebagai orang yang banyak mengkaji tentang Kedah, saya mengatakan bahawa hang tuah tu, cerita hang tuah tu dia di julang-julang begitu tinggi, di lambung-lambung dengan begitu tinggi. Sebab kalau nak tengok, kalau hangpa tengok betul-betul, kalau kita nak banding sejarah Kedah dengan sejarah Melaka ni, Kedah ni dia kerajaan tua. Malah lebih tua, malah disebut dalam pelbagai manuskrip hikayat, malah disebut dalam negara Kertagama, disebut dalam hikayat sejarah Thailand, sejarah Kemboja dan sebagainya. Tetapi Kedah tak mendapat tempat di kalangan orientalis. Malah usaha yang dibuat oleh James Low pada tahun sejak 1820 untuk mengangkat hikayat merumah wangsa dinafikan oleh Winstead. Ada perbalahan di tu memang ada ditulis, dan Marsden, Mayer dan orang-orang ni memang dia menafikan sejarah Kedah. Jadi kita kena tengok balik. Sebenarnya kita nak angkat siapa? Saya bukanlah saya menolak tentang sejarah Melaka. Saya tak tolak sejarah Hang Tuah. Cuma saya nak mengatakan bahawa romantisme ataupun romantism yang dibuat ke atas sejarah Melaka tu menyebabkan kita ni semua orang duk cerita pasal Melaka. Dan itulah salah satu, sejarah ni kan dia jadi salah satu alat penyatuan. Jadi Melaka lah dipilih sebagai alat penyatuan kepada semua orang Melayu. Sebab kalau kita mula berpecah, contohnya macam lah, okey, saya ada cerita saya Kedah, kawan ni cerita saya Selangor, cerita macam kita cerita bola lah. Bola duk pecah negeri apa semua. Jadi kita akan ada sentimen kenegerian yang menyebabkan kita rasa, oh Kedah macam ni, power macam ni, Melaka dia power macam ni. Jadi sebenarnya dalam sistem politik, ni memang dia berkait politik, dia tak boleh lari dalam sistem politik dan kerajaan. Dia pun kena ada satu figure ataupun satu tempat, satu cerita yang boleh menyatu padukan semua orang. Dia kena buat macam tu. Kalau tak memang susah. Kalau dia cerita dah lah kita ni berpecah kepada 3 kaum dengan sejarahnya pula yang berpecah belah, jadi kita akan terus berpecah belah lah. Itulah yang berlaku dalam sejarah Melaka. Okey, tadi ada saya duk baca pasal katanya ada pemain pada Kedah dan sebagainya. Wallahualam bisawab. Saya tak boleh nak jawab sebab saya tak jumpa lagi kajian yang mengatakan bahawa mereka ni main daripada Kedah, walaupun di Langkawi tak ada Ulu Melaka dan sebagainya lah. Nak cerita pasal diaspora ataupun migrasi masyarakat dekat Kuantan ni, di Kuantan Pahang ni, di Kuantan Sumatera pun ada. Di Kuantan Cina apa dah, negara Cina tu ada satu tempat nama Kuantan. Jadi Kuantan ni sebenarnya dari mana? Takkan negeri Pahang ni besar dari dulu pergi sampai Sumatera dan Cina. So janganlah memudah cara. Kita kena kaji. Dan kalau dulu-dulu migrasi ataupun pemindahan, contoh macam Setui, orang Setui duduk di kalau kita fikir cara Melaka tadi ni, contohnya orang Setui ada di Seberang Perai, kampung Setui. Takkan Setui dulu sebuah negeri, dia punya besar dia tu daripada Perai sampai ke Setui hari ni. Jadi tak logik lah kan. Jadi adakah Ulu Melaka tu nak menceritakan tentang orang-orang Melaka yang duduk di Melaka? Kita tahu Wallahualam bisawab. Sebab tak ada kajian. Okey, Melaka adalah pusat British dan Portugis, jadi mereka nak benamkan terus sejarah Kedah. Okey, yang tu satu pendapat yang betul juga. Cuma saya lebih saya tak nak lah kata nak benam apa tu, macam tak adil lah. Sebab kalau kita faham daripada segi persejarahan Malaysia, Kedah ni dia terpisah daripada negeri Melayu sampai 1909, dan 1957 kita merdeka. Jadi 1909, 1957 kita ada lebih kurang 38 tahun, lebih kurang macam tu lah, 38 tahun untuk British duduk di 4 negeri utara ni. Jadi 38 tahun ni tak banyak benda yang boleh buat berbanding dengan negeri-negeri Selat, berbanding dengan negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu lah. Jadi tempoh untuk manipulate ataupun mengubah pemikiran masyarakat tu bukan ambil dalam tempoh masa 10 atau 20 tahun, tapi sekurang-kurangnya dia kena ubah lebih kurang dalam 30 ataupun 40 tahun lah. 30 tahun macam Kedah tu pun tak sempat. Tapi kesan-kesan British tu memang ada di Kedah lah. Cuma nak kata benam tu sebenarnya bagi saya agak tak sesuai lah. Sebab isu tadilah, negeri-negeri utara ni dia duduk bawah Siam, jadi pengaruh Siam tu lebih banyak lah. Dan British ni dia disebabkan dia duduk di Melaka tu memang betul.
dan Melaka telah menjadi pusat kepada orang Orientalis ataupun orang Eropah untuk datang. Jadi Melaka lah dipilih sebagai satu tempat untuk menggambarkan keseluruhan tanah Melayu. Apatah lagi Melaka pernah menjadi sebuah kawasan emporium dan pernah menguasai hampir keseluruhan negara Melayu lah. Cuma kita kena kaji lagi dengan lebih dalam. Kita kena tengok lagi daripada sudut negeri masing-masing. Kita kena tengok lah. Sebab contohnya macam Kedah, dia ada cerita tentang Sultan Mahmud Kedah bertemu dengan Sultan Mahmud Melaka memohon obat. Wakil lah bendahara tu. Tapi cerita tu tak habis. Kita tak tahu apa yang berlaku. Begitu juga yang boleh confirm cuma Pahang, Kelantan dan Patani lah. Sebab memang ada tulis. Sebab kalau baca tarikh Patani memang ada cerita lah tentang hubungan Melaka dengan Patani. Pahang juga macam tu. Tetapi dah bagi negeri-negeri lain kurang. Jadi kita kena kaji balik lah. Kena tengok balik. Bukanlah kita nak menjatuhkan Melaka, tetapi kita nak melihat secara luas. Sebab sejarah ni kita tak boleh tumpu pada satu benda saja kan. Contohnya kita cerita pasal pokok, kita cerita pokok tu lah. Bukan, kita cerita pokok lah. Kalau kita cerita pokok, kita cerita pokok saja. Satu pokok yang besar, kita hanya menceritakan tentang pokok itu saja. Sedangkan dalam pokok tu ada daun, ada akar, ada dahan, ada hati, ada buah, ada putik bunga, ada serangga, ada macam-macam. Itulah sejarah. Nak cerita bagi kat hangpa ni, itulah sejarah yang dikaji, dan sejarah juga dilihat daripada sudut 360 darjah. Okey, contohnya macam ni. Hangpa duduk dalam bulatan ramai-ramai, hangpa duduk satu, hangpa berdiri kat pokok, bayang kita kat pokok. Lepas tu keliling hangpa tu 360 orang tu mengelilingi pokok. Jadi setiap seorang tu akan melihat daripada sudut pandangan yang berbeza. So jangan duk lompat tak tentu hala, jangan duk marah, jangan duduk bagi reaksi yang saya rasa tak patut lah nak menafikan orang yang macam Prof yang baca dengan begitu banyak dan sebagainya lah. Walaupun kita ada pendapat dan pandangan yang berbeza, tetapi saya lebih suka kepada kawan-kawan semua supaya menulis dengan cara yang berhemah, dengan cara yang sepatutnya lah. Maknanya kalau dia adalah seorang sejarawan, kita lawan cara ilmiah. Kalau dia orang biasa, kita lawan cara orang biasa lah kan. Macam itulah. Itulah konsep sejarah. Dan sebagai penutup kepada cerita Hang Tuah ini, saya tidaklah menafikan bahawa Hang Tuah itu tidak wujud, tetapi kita kena faham bahawa penceritaan ataupun nama Hang Tuah itu susah hendak dibuktikan sama ada secara manuskrip, secara penulisan, secara artifak dan sebagainya. Sama macam kalau kita tengok sejarah Kedah, Meru Mawangsa ni kita tak tahu dia siapa, tapi dia selalu disebutlah tentang cerita-cerita kehebatan dia dan sebagainya lah. Tetapi kena lihat daripada pelbagai sudut, sama ada sudut agama dan sebagainya, barulah kita dapat sedikit bayangan, bukan kata konkret betul-betul. Barulah kita dapat tahu bahawa memang ada. Okey, contoh Hang Tuah ni memang ada, memang wujud. Tapi sekali lagi saya nak katakan bahawa hanya nama itu saja yang dinafikan, bukan sosok tubuh. Bukan sosok tubuh Laksmana tu. Laksmana memang wujud, tak kisahlah sama ada Laksmana tu orang taat setia ke gelaran dia apa ke, tak kisah. Tetapi Laksmana itu memang wujud, cuma nama dia tu kita tak tahu siapa. Okey. Sebab katanya adat orang Melayu dulu pantang untuk memberitahu nama tubuh yang sebenar, takut orang cari ke, orang pukul ke, macam kita lah dekat Facebook kan. Siapa nak buka mak tu, account fake punya banyak. Macam tu lah dulu punya cara lah. Wallahu a'lam bisawab. Okey, jadi terima kasih kerana menonton. Fikir-fikirkan apa yang saya kata tadi dan buatlah kajian. Sebelum terlupa, Kota Melaka kayu. Jangan duk bantah hampa duk sebut batu ke, tak payah. Memang orang putih mai dia kata kayu, Portugis mai dia kata kayu. Bukan dia nak memperlekehkan, tetapi memang itulah hakikat dia, bahawa Kota Melaka kayu dia bukan kayu getah. Jangan duk fikir kayu getah, kayu plywood tak. Kayu dia adalah kayu belian, kayu balak. Balak yang paling tebal di dunia. Bukan balak lekeh-lekeh ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.